Kek TV KPM. Okey, so kita sambung kepada sistem kawalan automatik. Okey, dekat sini apa yang murid perlu tahu adalah yang pertama sekali adalah sensor. Okey, sensor. Apa itu sensor? Ia adalah pengesan atau penderia dalam sistem kawalan. Okey. Yang melibatkan elemen rintangan. Okey. Macam saya kata tadilah, rintangan sama ada dia nak membenarkan arus elektrik lalu ataupun tidak. Dia nak betul. Okey. Dan dipengaruhi oleh sama ada suhu, haba ataupun cahaya. Okey. Dekat sini apa yang murid perlu tahu adalah jenis sensor. Ada 3 jenis sensor. Okey, sensor yang pertama adalah sensor haba. Okey. Yang kedua adalah sensor cahaya dan yang ketiga adalah sensor permasa. Okey. Okey, dekat sini sensor haba biasanya terdapat di unit penyaman udara, tak kisahlah, mesti ada sensor. Okey. Kalau sensor cahaya? Sensor cahaya ni biasanya dia akan berkait dengan cahaya. Kalau dalam persekitaran hidup kita, kan, ada tak yang rasa-rasanya dia melibatkan cahaya? Kalau kita standard adalah cikgu kan? Siang dan malam. Siang dan malam. Okey. Bila malam, apa yang kalau dekat jalan biasanya? Oh, lampu jalan tu dia terbuka tiba-tiba. Macam mana boleh terbuka? Sebab dia tengok cahaya, dah gelap malam dia buka lampu. Betul? Sebab sensor cahaya ni lah. Okey, sensor cahaya ni apabila cahaya yang banyak, rintangan dia akan meningkat. Okey, tapi kalau cahaya semakin berkurang, rintangan dia pun akan berkurang. Itu sebabnya bila malam, okey, cahaya kurang, jadi lampu tu akan menyala. Okey. Okey, sensor pemasa pun samalah. Maksudnya kalau kita nak tetapkan contohnya penyaman udara tu dia on daripada pukul 10 malam sampai pukul 6 pagi contohnya. Okey, kita pakai sensor pemasa. Okey, kita terus. Okey. Walau bagaimanapun, murid-murid ada banyak lagi sebenarnya sensor-sensor yang murid perlu tahu dan murid perlu ingat simbol-simbol sensor. Okey, dekat sini yang mula-mula adalah sensor proximity. Okey, ini adalah rupa sensor proximity. Okey, sensor proximity ini dia adalah untuk mengesan objek. Okey, contohnya logam. Okey, ini adalah simbolnya. Jadi murid-murid mesti kena ingat bentuk ataupun rupa simbol sensor proximity. Okey, seterusnya kita pergi kepada sensor magnet. Okey, ini adalah rupa sensor magnet. Okey, dan ini adalah simbol sensor magnet. Jadi kalau murid boleh nampak dekat sini ada perkataan magnet. Okey. Jadi dekat sini sensor magnet ni pun sebenarnya fungsi dia contoh macam dekat shopping mall. Katakan saya bawa bukanlah saya. Ada benda yang belum dibayar. Okey. Contohnya kita jalan kan ada benda tak bayar ni. Biasa ada bunyi tak? Ada cikgu. Dia bunyi tet tu kan. Ataupun Mimzal. Cuba buat bunyi. Kalau kita beli barang tu lupa nak bayar, macam mana bunyi dia Mimzal? Macam mana bunyi dia? Atau bunyinya kalau barang tak dibayar? Tak tahu nak bunyi. Tak tahu. Sikit je bunyi dia. Tit. Itu je. Tit je cikgu. Okey, bolehlah Mizal. Okey, jadi kena ingatlah simbol ni. Okey. Seterusnya, LDR perintang peka cahaya. Okey, ini adalah rupa dia dan ini adalah simbolnya. Jadi murid kena ingat jugalah. Okey. Yang keempat, sensor suhu. Ini adalah rupa sensor suhu dan ini adalah simbol untuk sensor suhu. Okey. Okey, seterusnya adalah sensor tekanan. Okey, ini adalah rupa sensor tekanan dan ini adalah simbol untuk sensor tekanan. Kalau nampak ada huruf P adalah mewakili pressure. Okey, dalam bahasa Melayunya tekananlah. Okey, kemudian yang keenam, sensor pergerakan. Okey, sensor pergerakan yang kita nampak dekat sini, ini adalah simbol untuk sensor pergerakan. Okey, boleh saya teruskan? Boleh cikgu. Okey, akhir sekali adalah sensor ultrasound. Okey, yang ini adalah kalau kita nampak ada macam contoh muka macam speaker kan. Okey, ini adalah dia punya simbol. Okey, agak macam complicated sikitlah. Biasanya digunakan di kapal. Okey, faham. Alright.
Dan akhir sekali seperti biasa pengujian. Okey. Macam saya cakap lah, langkah yang pertama laraskan jarum penunjuk pada kedudukan infinity. Yang kedua laraskan suis pilihan pada kedudukan ohm. Okey. Yang ketiga sentuhkan prob merah dan prob hitam dan laraskan jarum penunjuk pada kedudukan kosong ohm. Okey. Kemudian lakukan pelarasan sifar. Okey. Yang keempat, sentuhkan prob merah dan prob hitam pada komponen yang hendak diuji. Okey, akhir sekali adalah perhatikan jarum dan rekodkan bacaan. Okey. So, dekat sini yang penting penentuan nilai hasil pengujian adalah bergantung kepada komponen yang diuji. Okey. Didik TV KPM